Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, sama-samalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita di hari ini iaitu dah puasa hari yang ke-6, iaitu Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Jadi saya nak berkongsilah dengan para as-saimin semua tentang masalah selepas solat zuhur ni, iaitu hadis sukul Jumaah. Jadi di akhirat nanti di dalam syurga sikit lagi ni ada hari yang dinamakan sukul Jumaah. Suk ni bahasa Arab, bahasa Melayunya iaitu pasar, iaitu bahasa Sianya iaitu talanat. Suk ni iaitu nak atau pasar. Jadi dalam syurga sikit lagi ada sebut tentang masalah sukul Jumaah. Sukul Jumaah ni iaitu satu hari, iaitu hari Jumaat yang berhimpun pada hari Jumaat saat itu oleh para ahli syurga di akhirat nanti. Jadi ada sebutnya iaitu dalam hadis daripada Sa'id bin al-Musayyib radhiyallahu anhu annahu laqiya Aba Hurairah. Sa'id bin al-Musayyib, bila jumpa Sa'id Musayyib, saya juga nak sentuh sikitlah tentang para seorang tabi'iyun jalil, iaitu seorang tabi'i. Sa'id bin al-Musayyib ni tabi'i, dan banyaklah ilmu fiqh saat itu kebanyakannya di cara tentang masalah hukum-hukum fiqh saat itu banyak. Ulama-ulama contohnya Imam Malik, anak murid kepada Sa'id bin al-Musayyib. Sa'id bin Musayyib ni tabi'i, orang hadis dengan para sahabat, dan diriwayatkan bahawa Sa'id bin al-Musayyib ni dia tak pernah tinggal salatul jamaah di masjid. Dan dia di antara orang yang tak ada bel di masjid, malaikat dia dulu daripada malaikat dia ada di masjid sebelum orang bel. Atas setengahnya iaitu 40 tahun. 40 tahun tak pernah tinggal di masjid. Malaikat dia duduk, dia ada sebelum daripada orang bel. Ni Sa'id bin Musayyib, ayat kata besar benar. Sebab tu kita ni cinta benarlah masjid. Dan saya kininya alhamdulillah di rumah saya ada masjid kecil-kecil dalam pondok, jadi boleh duduk iktikaf di masjid, boleh berkongsi ilmu dengan muslimin muslimat. Jadi alhamdulillah lah. Jadi tak ada orang luar lah, ada kita duduk jemaah lebih kurang lah, keluarga sahaja. Jadi alhamdulillah, kerana masjid ni itu tempat kita rumah Allah Subhanahu wa taala. Sa'id bin Musayyib tak pernah takbir latul ihram saat itu, tak pernah 25 tahun tak pernah semaya malaikat takbiratul ihram bersama imam semua. 25 tahun dia tak biasa. 25 tahun malaikat takbir bersama imam semaya saat ni, iaitu tak pernah tinggal takbir awal saat ni. Tu hebat para tabi'i, para as-salafus salih.
Jadi Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu annahu, ada hadis riwayat bahawa ia laqiya Abu Hurairah, dia berjumpa dengan Abu Hurairah, iaitu Abu Hurairah ni. Abu Hurairah ni sahabiyun jalil, dengan Nabi 2 tahun saja, tapi ingat hadis lebih daripada 5,000 hadis. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faqala Abu Hurairah, maka berkata Abu Hurairah, dia kata, as'alullaha an yajma'a baini wa bainak fi suqi al-jannah, iaitu aku minta Tuhan hipun. Jadi dia pun berkata, Abu Hurairah lah, kerana dia ni Sa'id Musayyib, dia jumpa dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ni sahabat, dia ni tabi'i orang dah. Dan dia pun dia jumpa dengan Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah berkata, as'alullah, aku minta an yajma'a baini, bahawa Tuhan hipung aku, wa bainak, dan di dalam dan di antara engkau saat itu, fi suqil jannah, di pasar syurga. Dalam syurga sikit lagi itu ada pasar, iaitu ada nak. Dan kita pun sama juga, bila ada keluarga dan sahabat saing, kita berharap supaya kita di akhirat nanti boleh berjumpa. Boleh berjumpa, ya, tempat jumpanya itu suku al-jannah, iaitu di tempat pasar syurga. Pasar syurga atau nak syurga. Qala Sa'id, berkata Sa'id, awa fiha suqun. Sa'id kata kepada Abu Hurairah, aw fiha, adakah dalam syurga ni sukun, ada pasar, ada nak ke dalam syurga? Qala, dia berkata, Abu Hurairah kata, ya, na'am, ya. Dia kata, akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah cerita kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi tak, inna, sesungguhnya ahlal jannati, sesungguhnya ahli syurga, idza dakhaluha, apabila mereka itu masuk dalam syurga, apabila mereka masuk syurga, nazalu, mereka itu akan turun, fiha, pada syurga, bi fadli a'malihim. Kita kena ingat bahawa kita masuk syurga dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnia, dengan kesia belah Tuhan nyanya kepada kita. Tuhan nyanya dan kesia belah pada kita, dia masuk kita dalam syurga. Nak wi Tuhan nyanya ni kena buatlah perkara-perkara yang wi Tuhan nyanya. Di antaranya iaitu kita buat secara kesungguhan, sungguh dalam ibadat kita, dan kita istiqamah. Sebab tu istiqamah ni penting. Kalaulah siapa yang duk baca sokmo Quran contohnya, duk semaya sokmo, duk masjid istiqamah, masjid sokmo, lah ni tak apalah kita kata tekah. Kita saat ni tu duduk sihat, keadaan suasana tu pun senang, maka orang tu orang hak istiqamah, duk mari sokmo, baca Quran sokmo, zikir sokmo, dan buat amal tetap, maka orang tu akan orang istiqamah. Tuhan akan nyanyi pada orang-orang istiqamah, iaitu Tuhan akan siap belah. Kita nak buat Tuhan nyanyi istiqamah ni, iaitu serupa dengan anak kita lah, serupa dengan anak kita. Kalau hak seorang mana ikut kita suruh, dia buat belaka, ikut kita royak ke apa, dia dengar belaka, dia turut belaka. Tak ada kena suruh nak akik baju pagi, nak basuh pinggan, lepas tu pula nak akik apa ni, gosok baju, semua saat ni dia buat semua, dia mok saat ni tu, ada hatilah dengan anak tu. Ada perasaan nyanyi, ada ingat kata dia buat semua. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala supaya tu juga kita ni bila dengan Tuhan pun nak buatlah nak Tuhan nyanyi. Cara untuk kita nak nyanyi iaitu istiqamah, iaitu kita buat satu perkara, kita buat semua istiqamah. Contohnya bulan puasa ni kita baca Quran setiap hari 1 juzuk atau 2 juzuk, istiqamah
dan kita lapar, kita berdoa pada Allah, maka Tuhan akan tengok kita. Bila Tuhan tengok pada kita, maka pada ketika itulah Tuhan nyanyi kepada kita, kerana kita istiqamah. Innalladzi naqalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami Allah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, dia buat, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat ni turun di atas mereka itu, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, malaikat ilham perasaan dalam diri dia, alla takhafu, bahawa dia jangan takut, wala tahzanu, dan jangan duka cita, wa abshiru, dan hendaklah beritahu kepada dia dengan berita gembira, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan syurga yang telah dicadangkan, disediakan mereka itu. Jadi cara nak Tuhan nyanyi ni itu istiqamah. Sebab tu Nabi SAW sebut, iaitu orang ahli syurga bila masuk syurga, nazaluha, mereka itu bi fadli a'malihim, dengan limpah atau mengikut kelebihan amal-amal mereka itu. Masuk syurga saat itu dengan limpah kurnia Allah, dengan rahmah Allah. Tapi nak hidup tepat hak molek, duduk tepat hak besar, dan orang hak akan boleh syurga, iaitu hak paling kurangnya ada sebut, ada kita apa ni, bahawa orang hak paling kurang iaitu dapat syurga tu 10 kali ganda dengan dunia ini, 10 kali ganda dengan dunia. Seorang yang dapat ala syurga sana. Dan nak kita nak boleh, contohnya lah, kita nak boleh nak permata di rumah kita, lepas tu pula nak bina istana, contohnya lah istana besar, maka semua tu perlu kepada amal-amal kita. Contohnya membana masjid Allah, dan siapa hak bina masjid, banallahu lahu, Tuhan akan bina bagi dia dalam syurga akan satu binaan. Siapa bina buat masjid contohnya lah, maka Tuhan akan kepada dia satu binaan dalam syurga. Dan kalau kita nak cuci, nak rumah kita saat itu dengan permata di depan contohnya, nak cerah contohnya, semua itu tu ada sebut ke, kalau lah contohnya orang semaya mayat contohnya akan dapat qirat, satu qirat, iaitu seperti sebesar bukit Uhud contohnya. Maka benda-benda macam ini, sebab tu Nabi sebut nazalu, mereka itu turun bi fadli a'malihim, dengan sebab kelebihan amal-amal mereka itu. Amal-amal mereka, orang yang banyak amal, maka boleh duduk di tempat yang tinggi dah. Fa yu'dzanu lahum fi miqdari yaumil jum'ah. Maka diizinkan bagi mereka itu qada hari Jumaat min ayyamid dunia, daripada hari dunia sana. Jadi Tuhan kepada mereka qada hari Jumaat di dunia ni, fayazurunallah, mereka itu ziarah Allah, kita boleh berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba ni bila kita jumpa dengan Tuhan ni, tak ada benda yang lebih nikmat daripada kita nampak Tuhan. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang hak ahsanul husna, hak buat elok, hak buat molek di atas dunia ni, dia buat amal ibadat kepada Allah. Al husna syurga, wa ziyadah, dan lebih. Ulama tafsir ziyadah, lebih tu ialah gapo dia lebih, iaitu dapat ru'yah Allah Azza wa Jalla, dapat tengok Allah, dapat jumpa dengan Allah. Dan cuba kita tengok, kita ke boleh duduk sekali menyetak sekali dengan ibu bapa kita contohnya, maka setara mana kita berasa senang hati bila kita boleh duduk nyetak dengan mak kita, nyetak dengan pak kita, duduk sekali dengan pak kita, mak kita, boleh duduk kecek dengan dia. Dan seperti itu juga bila mak kita saat itu klik daripada musafir jauh contohnya, maka pada ketika kita duduk tunggu nak jumpa dia saat itu, walaupun orang tawar makan minum apa saja, kita tak ada nak dah, tak ada nak, kerana kita nak hanya iaitu nak kerana kita hanya iaitu kita nak apa, nak jumpa dengan dia. Sebab tu tak ada
perkara balasan lebih besar daripada dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yasbu lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Tidak ada balasan bagi orang yang ahsanul husna, yang ihsan, buat baik. Tahu tak mana ihsan? Ihsan ni iaitu ulama ada tafsir makna dua. Pertamanya ihsan iaitu hadis sebut bahawa Jibril tanya Nabi mal ihsan. Nabi kata anta'budullah, bahawa kamu semua Allah ka'annaka tarah, seolah-olah kamu nampak Tuhan. Fa illam takun tarah, maka kalau kamu tak nampak, fa innahu yarak, maka sungguh Tuhan nampakmu. Jadi kita saat ni juga, ketika kita semua Allah, kita ada perasaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, perasaan tunduk dan perasaan hati saat ni tu lembut, dan hati saat ni tu kita nak patuh perintah Allah, seolah-olah Tuhan tu nampak, berasa malu, berasa segan, berasa apa, ada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ialah ihsan. Yang dua ihsan ni iaitu makna ihsan iaitu kita buat lebih perkara yang Tuhan. Contohnya lah kita buat sunnah-sunnah, kita buat sunat-sunat. Contohnya hak wajib zakat saja, kita juga sedekah, maka hak tu panggil ihsan. Contohnya lah kita nak misal ihsan tu ialah apabila kita saat ni tu hak wajib dah kita wi kepada mak kita. Contohnya lah nak sebulan berapa, 2,000, 3,000, tapi setiap kali kita balik, kita bawa barang nak bawah tangan, dan kita raya, kita munasabah raya, kita wi barang lebih pada dia, dan kita beli barang dia suka, dan kita buat barang yang tak ada suruh, hak lain, hak tidak wajib. Saat ni panggil orang ihsan, orang buat molek. Nah, orang ihsan iaitu orang buat molek. Maka Tuhan sebut orang contohnya hak buat dah fardu, tapi dia juga buat sunat-sunat, dia juga buat perkara-perkara yang lain lagi pada yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala secara fardu, maka orang tu orang panggil lilladzina ahsanul husna, orang ihsan. Ada dua makna ihsan yang saya sebut saat ni. Sebab tu kita di akhirat esoknya fayazurunallah, maka kita akan dapat jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dapat tengok kepada Allah. Allah sedapnya bila kita jumpa dengan Allah, tanda kata memang kita saat ni tu ada cinta, kasih, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud pada Allah, kita rokok pada Allah, waktu pula kita berdoa kepada Allah, ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat esok. Sebab tu ada dah doa iaitu Allahumma inni as'aluka an taj'ala atau Allahumma inni as'aluka khairu a'mali. Ya Allah, aku minta kepada Engkau, ya Allah, khairu a'mali, sebaik-baik amal aku saat itu, khawatimah, hak hujung dekat kita nak mati itu, biar jadi husnul khatimah. Bila kita tua saat itu, kita buat amal-amal yang baik, dan kita boleh buat perkara-perkara yang baik. Semua saat ni tak ada perkara-perkara tak molek dah. Bila kita umur banyak dah, umur 40, 50 dah, dekat nak mati dah, saat ni juga kita buat benda-benda semua benda kebaikan berlaku. Orang panggil Allahumma inni as'aluka khairu amali khawatimah wa khairu ayyami, dan sebaik-baik hariku, hari hak kita berasa sedap sekali, yauma alqaka fi, itu hari hak kita boleh berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita boleh berjumpa dengan Allah, maka pada hari itulah tak ada dah ya orang, kata setengah ulama, azab hak paling teruk, azab hak paling diseksa ialah azab tak boleh jumpa dengan Tuhan. Kerana setiap orang yang boleh jumpa dengan Allah, orang itu akan dapat masuk syurga. Setiap orang yang boleh jumpa dengan Allah, orang itu akan diampun dosa dia. Dia akan dapat diampunkan dosa dia. Kerana apa? Kerana memang bila boleh jumpa dengan Tuhan, Tuhan bersifat dengan rahmah. Tuhan bersifat dengan rahmah. Tuhan ni kesiaplah. Tuhan ni nyanyi kepada hamba dia. Sebab tu orang kafir di akhirat esok tak ada peluang untuk tengok Tuhan, dan tak boleh jumpa dengan Tuhan. Dan satu azab ketika orang kafir dihalangkan daripada berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ada sebut fayazurunallah, maka mereka itu ziarah Allah Subhanahu wa taala. Wa yubrizu lahum, dan Tuhan tunjuk bagi mereka itu arsyahu, arash Allah. Tuhan tunjuk, Tuhan menzahirkan arash dia. Wa yatabadda lahum, dan Tuhan yatabadda,
dan Tuhan nyata bagi mereka itu fi raudatin min riyadil jannah, dalam keadaan mereka duduk di satu taman daripada taman syurga. Kita dapat tengok Allah, dapat jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu tu. Memang hari yang paling sunat sekali. Kerana apa? Kerana kita tak ada biasa jumpa dengan Tuhan. Kita percaya kepada Allah, kita ingat kepada Allah, kita sujud kepada Allah. Lepas tu pula kita rokok kepada Allah, kita tarawih contohnya bulan Ramadan Mubarak, 20 rakaat kita bangun duduk diri depan Allah. Lepas tu pula kita rokok kepada Allah, kita sujud kepada Allah, dan kita berdoa kepada Allah, kita angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu pula kita nak bangun lek malam berdoa kepada Allah. Semua dah bila kita duduklah tu kita tak biasa jumpa lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba akhirat nanti Tuhan kita saat ni jumpa dengan Allah, tegur dengan Tuhan. Maka pada ketika itulah tak ada masa paling seronok lebih daripada masa kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebutlah dia fatudu'u lahum manabiru min nur, maka disimpan diletak untuk mereka tu manabir, member kursi besar ke, member ni maknanya kursi besar, min nur daripada cahaya, letak kursi besar daripada cahaya, wa manabiru dan member ni besar, kursi besar min lu'lu'in daripada permata lu'lu' pula. Lepas tu pula wa manabiru min yakut, dan permata daripada yakut, daripada mata yakut, wa manabiru min zabarjad, dan permata member ada pada mata zamrud, mata apa semua ada. Wa manabiru min zahab, lepas tu pula ada member daripada emas, wa manabiru min fiddah, dan ada juga member daripada fiddah, iaitu daripada perak. Kita tengok, cuba kita bayangkan Allah Subhanahu wa taala cerdas untuk kita pada hari itu. Memang Tuhan cerdas belaka dah untuk nak uji kepada kita. Sebab itulah kita di hari ini patut sekali lah kita buat kita buat usahalah, kita bangun waktu malam semaya apa kita mampu. Kita pun tahu bila letih, penat ke apa semua, kadang-kadang semaya tu khusyuk, semaya tak khusyuk. Sebab itulah banyak Nabi SAW dia qiyam selepas daripada Isya selalu dah, iaitu qiyam Ramadan, iaitu semaya tarawih. Kerana apakah boleh semaya tarawih lepas Isya? Kerana kita ni penat, letih, penat. Bila letih, penat tengah malam, kadang-kadang kita sibuk nak semaya, lepas tu pula nak baca doa, lepas tu pula kita juga nak makan sahur lagi. Jadi kadang-kadang sibuk. Sebab tu awal-awal kita semaya siap-siap 20 rakaat hak tengah malam tadi ke apa kita mampulah, apa kita mampu insya-Allah. Dan ambillah peluang di bulan Ramadan Mubarak, peluang kita menajak kepada Allah. Biarkan kita kosong masa, kita duduk dengan Allah Subhanahu wa taala, kita duduk sekali dengan Tuhan. Dan apa maksud duduk sekali dengan Tuhan? Maknanya tak ada orang lain lagi. Atau kita angkat tangan berdoa, mintalah apa saja pun. Tapi jangan terlupalah bila kita nak minta Allah, kita kena minta Tuhan kepada kita ni, iaitu perasaan rajin buat amal ibadat. Hak ni hak besar sekali. Minta Tuhan ada perasaan dalam hati kita, ada perasaan rajin nak buat amal ibadat. Kerana dalam suasana hak kita letih, penat ni, kadang-kadang tu kita tak sungguh sangat kan. Lepas tu kita minta Tuhan saat itu boleh kita istiqamah, kita boleh buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala semua, boleh sujud kepada Allah taala semua, boleh rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala semua, boleh nyata depan Tuhan, boleh berdiri depan Tuhan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita tak ada perkara yang lebih daripada kita boleh duduk rukuk. Kita ni kita tak ada molek lah kita ni kalau tak boleh sujud kepada Allah, kita tak boleh rokok pada Allah, kita tak ada harga sikit apa pun. Serupa dengan seorang anak yang kalaulah seorang anak saat ni tu teraka kepada ibu bapa dia, di sisi ibu bapa tidak ada harga sikit apa pun. Sama juga kita, kalaulah kita deraka kepada Allah, tak turut perintah Allah, maka pada ketika tu tak ada harga sikit apa. Mai mika kita tak ada harga di sisi Allah. Teruklah kita. Sebab itulah cubalah kita buat. Saya mohon maaf lah. Jadi itulah kita nak ayatnya bahawa
Memang patut sekali lah kita bangun waktu malam, patut pula kita menajak, kita berzikir, kita buat apa kita saja. Quran jangan kita tinggal. Quran. Tak. Quran kita kena baca banyak dan sebab pahala Quran ni besar lah. Lepas tu pula kita tengok kan. Bulan Ramadan mulia. Mulia Ramadan kerana Quran, kerana Quran turun syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lepas tu pula Nabi SAW mulia kerana Quran turun kepadanya. Jibril mulia kerana Jibril lah bawa Quran bawa turun. Nah, dan umat Nabi Muhammad SAW mulia kerana Quran turun. Sebab tu baca Quran dah jangan tinggal. Dalam syurga saat itu dicadangkan dengan mimbar khasib sabsa. Nah, lepas tu pula ada sebutnya wa yajlisu adnahum fihim dani'un ala kuthbanil miski wal kafur. Dan duduk orang hok sepaling-paling rendah, orang hok paling pangkat rendah sekali. Kita pun kalau paling pangkat rendah pun tak apa dah, biarkan boleh masuk syurga. Janganlah kita saat ni duduk masuk neraka wal'iyadzubillah. Biarkan kita dapat walaupun hak paling rendah pun tak apa, tapi hak sebut dalam hadis wa yajlisu adnahum, dan duduk oleh orang yang paling rendah di antara mereka itu, wa ma fihim dani, dan barang yang ada pada mereka itu dani, iaitu barang yang rendah juga. Pakaian pun pakaian yang paling pangkat rendah lah. Lepas tu pula tempat duduk, tempat ala kuthbanil kisbi wal kafur. Kuthban ni kasib ni iaitu di atas bongok. Kalau sebutlah komoh ni dia panggil kasib ni tempat pasir tu, dia tambung tu kan. Hidup di atas tu ialah, tapi bahawa dia saat itu daripada kasturi dan kafur. Dia sebut sini mana ala kuthban ai ada sebut dalam tafsir dia alal qita'il mujtami'atil kabirah, tempat benda-benda yang berhimpun. Jadi tok benda jugalah ada berhimpun mislu kathibir raml, itu serupa dengan apa ni, kathibir ramli, serupa dengan bukit pasir. Jadi situ tu ada orang duduk di atas mimbar, di atas kursi besar, di atas kursi besar daripada cahaya. Ada orang duduk di atas kursi besar daripada mimbar, daripada lu'lu'. Ada orang duduk atas kursi besar pada yakut, permata yakut. Dan ada orang duduk di atas kursi besar daripada zabarjad, permata semua tu. Dan ada orang duduk atas kursi mah, ada di atas kursi perak. Tapi ada juga orang yang paling rendah saat ni tu. Duduk mana? Duduk di atas bonggok supaya dengan bonggok pasir tambung gitu. Duduk di atas tu, ya Allahu akbar. Ma yarawna anna ashabal qarasi afdalu minhum majlisan. Jadi mereka itu nampak bahawa orang yang duduk atas kursi saat ni tu afdalu minhum, lebih daripada mereka majlisan, nisbah tempat duduk saat ni kok. Nampak jelas kata mereka ni lah hak lebih lah, hak mulia lah. Allahu akbar. Pada hari itu tu orang duduk tu kita tengok, nak belah tengok kepada orang yang hak lebih, orang yang lebih, orang yang duduk di atas kursi-kursi besar. Maka kita pada hari itu tu orang-orang yang boleh pakat rendah duduk atas bonggok pun tak apalah, kita berdoa lah semoga Allah Ta'ala biar kita boleh masuk ke dalam syurga insya-Allah. Maka orang yang paling rendah duduk di situ, boleh duduk di situ. Qala Abu Hurairah, maka berkata Abu Hurairah, qultu ya Rasulullah, dia kata wahai Rasulullah, hal nara rabbana, adakah kita nampak Tuhan kita, adakah kita tengok Tuhan kita? Qala na'am. Ya, Nabi kata ya, boleh nampak Tuhan. Tuhan sebut wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yawma idzin, orang boleh nampak Tuhan tu yawma idzin nadhirah, pada hari itu muka dia bersinar, muka dia cerah. Muka dia cerah, muka dia bersinar pada hari itu. Orang boleh tengok Tuhan saat itu. Maka pada hari itu tu bila orang yang Abu Hurairah tanya Rasulullah, adakah boleh nampak Tuhan? Jadi Tuhan sebut wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah.
Orang muka dia saat ni bersinar, muka cerah. Tak, muka cerah dengan sebab apa? Sebabnya iaitu sebab dia duk ambil wudu dah ambil air semaya semua. Kita tengok rak lan itu orang nak cerah kena jangok. Kena buh keram-samaan ke apa semua dah nak nampak cerah bagi. Tapi di akhirat nanti orang-orang yang banyak ambil wudu kepada Allah, tangan dia nampak putih semua orang kena tengok. Tangan kena, muka dia orang kena tengok dah. Nampak putih cerah janguk dah. Lah tu. Lepas tu bila duduklah tu saat itu, qala na'am, Nabi tanya, hal tatamarawna fi ru'yati syamsi. Nabi tanya pula, adakah kamu ragu-ragu pada tengok matahari wal qamari dan bulan lailatul badri pada malam yang pernah bernama malam hak penuh bulan 15 saat itu. Kita syok kata gapo? Kita kenal, kita tahu kata tu bulan, makna akhirat tidak syok sikit habuk bila kita tengok kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila tengok di situlah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala nak dapat satu nikmat hak yang paling mulia, hak yang paling besar. Sebab tu sahabat ni bila Nabi katalah tu, qulna la, kata ya memang kami tak syok, tak ragu bila tengok kata bulan, memang bulan sungguh. Bila tengok matahari sungguh cerah penahin ke. Begitu juga bila tengok pada Allah, tak ada perasa ragu-ragu sikit habuk. Memang kita boleh tengok Allah dan tidak ada perasa hak lebih sedap daripada kita tengok Allah Subhanahu wa taala. Qala, dan Nabi kata kadzalik, lah tulah la tatamarawna fi ru'yati rabbikum azza wa jalla. Kamu tak akan syok pada tengok Tuhan kamu. Kamu tak akan syok bila kamu tengok Tuhan kamu di akhirat esok. Dan ada sebut wala yabqa fi dzalikal majlisi ahadun, dan tidak ada pada tempat tu sukul Jumaah pada hari tu, pada majlis tu, illa hadarahullah, malaikat Tuhan tegur dia belaka. Semua Tuhan akan tegur ya Abdullah, wahai Abdullah. Kalau orang nama ya Muhammad, hai Muhammad. Ya tu ya ni Tuhan tegur tiap-tiap orang. Maka bila Tuhan tegur, perasaan kita tak ada dah hal lebih daripada perasaan bila Tuhan tegur kita, hatta innahu la yaqulu lirrajuli minkum, sehingga satu ketikanya itu Tuhan kata kepada seorang di antara kamu. Ada Tuhan tegur kan? Tuhan kata ala tadhkuru ya fulan, adakah tak ingat orang ni, ya fulan, yauma amilta kadza wa kadza, pada hari hok mung buat benda tu, ingat kedak tekah mung buat maksiat tu, mung ingat kedak tekah mung buat maksiat ni, tekah mung duk buat duk langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan sebut yuzakkiruhu, Tuhan mengingatkan dia ba'da ghadaratih, iaitu setengah perkara hak hafawatihi, maknanya perkara-perkara yang dia curi buat dan dia deraka kepada Allah di dunia. Bila Tuhan tegur, Tuhan kata ingat tak kalau kita gak tekah mung saat itu duk buat maksiat, adakah muntak semaya tak bangun subuh hari tu, mu ingat ke tak? Tekah muntak semaya tak pergi masjid hari tu, mu ingat ke tak? Tekah mung saat itu jekah mu ingat ke tak? Tekah mung saat itu tak mu jekah isteri mu ingat ke tak? Tekah mung saat itu tak pergi tempat maksiat, pergi tengok mu ingat ke tak? Tuhan akan tanya. Bila Tuhan tanya saat itu, fayaqulu, maka berkata ia hamba saat ni, fulan saat ni, dia kata ya Rabbi, ya Tuhanku. Tuhan dia berkata ya Rabbi, hai Tuhanku, afalam taghfirli, maka adakah engkau tak apa lagi kebagiku? Jadi ia saat ni tu jawab, kita pun jawab ada Tuhan, ya Allah, maka apa dak lagi ya Allah, boleh akak sebut pula ni, adakah akak apa dak lagi ya Allah, dak sebut ni. Fayaqulu, maka Tuhan kata bala. Tuhan kata bala, ya. Tuhan kata bala, apun dah. Tuhan kata bala, apun dah. Maka pada ketika tu kita lah bila Tuhan tanya kita,
Mu ingat dah mu buat dosa. Kita ni memang dosa banyak. Dosa kita tu banyak. Dan bulan inilah bulan peluang untuk kita najat kepada Allah, untuk kita beribadat kepada Allah, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sujud kepada Allah. Dan kita berdoa, Allah taqabbal minna ya Allah, terimakanlah kami daripada kami salatana, semaya kami wa siyamana, dan puasa kami wa qiyamana, diri kami, wa tadarru'ana wa taqasyu'ana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa jami'a a'malina. Kita minta Tuhan kan. Jadi Tuhan tak ni tu, dia kata bala apun dah fa bi'asi maghfirati balagt, dengan sebab luah apunnya aku ni, balagta manzilatak hadhihi, akau boleh sapa duk sini ni, ialah dengan sebab akau saat ni tu, dengan sebab lipoh ke apunnya aku ni lah. Nah, sebab Tuhan ni tak ada kira ke kita. Supaya mak pak kita tak kira ke kita kan. Nak minta apa kali sehari dia tak kira. Dia tak biasa murih pada kita. Tuhan seperti tu juga. Tuhan tak biasa murih pada kita. Tuhan tak biasa marah kepada kita. Walaupun seorang hamba saat ni buat maksiat tu banyak pelajar, buat dosa tu banyak, tapi dalam keadaan dia ada buat maksiat saat ni tu, nak Tuhan tak biasa murih pada dia, tak biasa tunjuk kemerkaan Tuhan terhadap dia. Tuhan biar ke dia. Tak kita tengok orang ada buat maksiat banyak ke, tak boleh duk buat situ. Orang ada maksiat banyak, orang ada neraka Tuhan, ada main judi puluh-puluh tahun, orang ada berzina bertahun-tahun, orang ada zalim ke orang, ambil harta orang, duk guna. Lepas tu pula lama tak ada gitu. Tak ada kata satu harinya iaitu lepas tu Tuhan tunjuk pada dia apa, tak ada. Tuhan tunggu, innallaha la yumli lidh-dhalim. Tuhan akan wi masa kepada orang zalim, hatta idza akhadahu lam yuflithu, sehingga apabila Tuhan ambil, Tuhan tak lepas dah. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala dia limpah kurnia Allah, keampunan Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan tak kira dengan kita. Tak kira buat salah, hanya tak kira. Tak kira dengan kita di atas dunia saat ni. Sebab tu bila kita hari ni Tuhan duk tunggu-tunggu jelah. Duk tunggu-tunggu kita bila kita nak kembali kepada Allah, bila kita nak doa kepada dia, bila kita nak sujud kepada dia, bila kita nak rokok pada dia, bila kita nak duduk depan dia, bila kita nak berdiri depan dia, bila kita nak nyatak depan dia, nak manja dengan dia. Kita nak manja dengan Tuhan supaya kita manja dengan ibu bapa hak ni lah. Kita manja dengan Tuhan supaya tu juga, supaya kita manja dengan ibu bapa kita, minta ya ayah tolonglah, jangan murihlah, maaflah. Kita sepatutnya dengan Tuhan, ya Allah pungalah, ya Allah tolonglah, ya Allah. Inilah hari ni kita susah belaka. Kita susah belaka duit, susah kerja, tak ada macam-macam hari ni. Sebab itulah kita, Tuhan kata fa yaqulu, maka Tuhan berfirman bala, ya fa bi'asi maghfirati, maka dengan sebab limpah luas maghfirah aku, balagta manzilatak hadhihi, akau siapa di pakak ni membolehkan limpah maghfirah aku. Lepas tu pula fa bainama hum kadzalik, maka tengah-tengah ahli syurga saat ni duduklah tu wasiyat hum sahabatum min fawqihim, teduh awal mari teduh. Kena ingat dah ada syurga, ada awan-awan, ada teduh awan min fawqihim, daripada sebelah atas mereka itu, fa amtarat alaihim tiban, maka menghujankan di atas mereka itu bau sedap saat ni, lam yajidu air bau sedap saat ni, itik-itik turun, lam yajidu mithla rihihi syai'a, yang mereka itu tak pernah cupuk seumpama bau saat itu, syai'an qattu. Kerana syurga ni la khatara fi bal, tak ada benda litah, la sami'a, la uzunun sami'at wala ainun ra'at, iaitu bagai mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar. Lepas tu pula
bila hujan tu itik-itik gak semua para-para ahli syurga pakat duk ramah situnya. Bila hujan turun itik-itik semua bahu sedak sebab tu, thumma yaqulu rabbuna, kemudian kata berfirman oleh Tuhan kami tabaraka wa taala, Tuhan kata kumu, tengok bila Tuhan mari saat ni deh, kumu, Tuhan kata pakat bangun boleh mung, bangun boleh dah, bangun ila ma a'dattu lakum minal karamah, pakat pergi bangun supaya kita kok orang besar mari dah, bila sudah kok suruh bangun supaya tu Tuhan royak sendiri, kumu, bangunkanlah ila ma a'dattu lakum, kepada apa hak aku sedia bagi kamu, minal karamati, daripada kemuliaan. Pakat gilah bangun, fakhudhu mashtahaitum, maka Tuhan berkata ambillah hak kamu suka, hak kamu ingin, mu ingin nak gapo ambil sini, ada berlaku. Dan kita kena ingat bila kita duduk dalam syurga, kita duduk dengan Tuhan. Sebab Tuhan sebut wa ilaikal masir, kepada engkau oleh Allah al-masir, maknanya tempat kita kembali iaitu kepada Allah. Dan bila kita klik duduk dengan Tuhan, maka tak ada lagi benda-benda yang, bila kita klik duduk dengan Tuhan, maka tak ada lagi benda-benda yang menyusahkan kita. Supaya kita, kalau kita duduk atas dunia ni, supaya kita duduk pondok, supaya kita duduk pergi kerja, jadi susah gitu gini. Bila kita klik duduk rumah kita, mak kita cadanya makan pia gapo semua cadai berlaku. Dan apabila kita kembali kepada Allah, bila kita kembali kepada Tuhan, kita klik duduk dengan Tuhan, maka pada ketika tu klik duduk dengan Tuhan tadi senang habis lah, tak ada susah sikit abuk dah. Tuhan kata mu nak makan gapo makanlah, mu nak buat gapo ambillah. Qala, maka kemudian berkata ia, fanati suqan. Ada sebut oleh hadisnya, lepas ada fanati suqan, maka kami pergi di pasar Dina, qad haffat bihil malaikatu, penuh di tempat tu oleh malaikat, penuh fihi, padanya malam tangzuril uyun ila mithli, di dalam suq, dalam pasar nak saat ni tidak penuh malaikat, tidak padanya bagi tidak pernah nampak mata kepadanya, mata tak biasa tengok lagi. Walam tasma'il azan, dan telinga tak pernah dengar sedak suara apa sedak, bagi kita nampak pun molek lah ni, kita nak tengok bagi molek kena pakai drum, kadang-kadang kena naik. Tapi di syurga kita tengok tempat molek, tempat tengok tempat kapal semua ada. Walam yakhtur 'alal qulub, dan tak kelitah di hati. Fa yuhmalu lana mashtahaina, maka dibawalah orang ni royak kata yang nak goni, orang ni royak nak goni semua, maka dibawa kepada kami mashtahaina, bagi hak kami nak, kami hak ingin, kita nak, kita ingin ke apa, laisa yuba'u fihi syai' wala yushtara, dan tidak ada jual pada sesuatu tidak dibeli, tidak jual tak beli. Lepas tu wa fi dzalika suq, dan pada nak tu yalqa ahlul jannati ba'duhum ba'da, setengah ahli syurga akan pergi jumpa dengan ahli syurga. Kita ni mana sahabat kita, sayang kita, hak pernah tengok, hak pernah jumpa, duk mana mak kita, duk mana gak ayah kita, duk mana gak adik-beradik kita, kita akan tanya dan di situlah kita boleh jumpa ahli syurga, boleh jumpa wakak beripung situ belakang tempat orang ahli syurga ke, supaya orang panggil tempat besar ke, tempat orang jumpa semua situ, bakal pergi jumpa belaka. Jadi kita nak jumpa dengan siapa ke, jumpa situ, boleh jumpa akhirat isyak. Qala, berkata ia, Nabi kata fayuqbilur rajulu, maka datanglah oleh seorang dzul manzilah, datanglah oleh seorang yang punya empakat al-murtafiati, ada orang hak pakat tinggi, orang besar lah dalam syurga kok. Fayalqa man dunahu, maka jumpa dengan orang hal lebih rendah, orang biasa, orang tamadah. Wa ma fihim dani fayaruh, dan bagi yang ada pada mereka itu dani itu maknanya benda yang pakai pun nampak pakai tamada biasa murah, contohnya lah itulah deh. Bila syurga tu semua tu habis molek bercakap dah, tapi bila kita tengok sana itu ada sebutnya fayaruh ayyuz'iju,
buat video saat ni tu ma yarahu alaihi minal libas, nampak pakaian gitu ke. Tak ada menghina gapo le syurganya, tapi nampaklah kata orang ni pakai kurang sikit, rendah sikit. Maka ada sebuah hadis, fama yang qadi akhiru hadithihi, maka tak ada nak sudah kacak dia jumpa hatta yatamathala, hingga rupa terupa alaihi ahsanu minhu. Bila tak ada nak sudah balik tengok tu molek dah, pakai hak lain dah, kerana bawa mari belakon dah kan, bawa pakai bawa gapo semua tu mari tukar situ. Dan tak ada beli gapo, we free semua, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah. Wa dzalika, ya kata demikian, annahu la yanbaghi li ahadin an yahzana fiha. Kerana gapo? Kerana di syurga ni tak patut orang saat ni tu duka cita. Tak ada kena duka cita gapo dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam syurga saat ni tu, bila kita tengok kepada demo, kepada orang, contohnya nampak orang demo ni tamat sikit, Tuhan tukar pihak lain sebab tak ada duka cita, tak ada rasa sedih. Dalam syurga tak ada kesedihan. Nak gapo Tuhan akan beri, nak gapo Tuhan beri, semua Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada kita. Sebab itulah dalam syurga saat ni tu tak ada sedih. Semua saat ni tu boleh nak tukar gapo. Qala, kemudian Nabi kata, thumma nansarifu ila manazilina. Lepas jumpa dengan Tuhan siap, jumpa dengan saing-saing, boleh tengok tempat duduk tak kursi besar, kursi kapal, tegur Tuhan pun tanya kita. Kau masa kita duduk atas dunia semua saat ni Tuhan tanya, Tuhan kapal semua. Kemudian adalah disebut thumma nansarifu, kemudian kita berkelik ila manazilina, pakat kelik rumah belaka. Fatatalaqana azwajuna, maka jumpa oleh isteri-isteri kita lah. Bida-bida dari mari jumpa, fayaqulna, maka semua isteri-isteri saat ni tu kata marhaban wa ahlan, marhaban wa ahlan, sila klik, wa ahlan, ya sambut masuk, mari dah pakat sambut. Laqad ji'ta, sesungguhnya engkau, wa in nabika minal jamali wa minat tayyibi, sesungguhnya engkau saat itu klik mari dalam keadaan cantik, molek we kena janguk ni supaya tetap dunia ke, jumpa pokok sayang kita ke. Klik mari janguk hari ni supaya tu juga lah syurga esok bini-bini kita, isteri-isteri kita saat itu bila klik pada sukul jemaah, bila klik pada sukul jannah, maka pada ketika tu bila klik mari saat nikah pergi tadi tu tak pakai ye pun muka kok pakak kedah ke, muka kok kita atas dunia ni kita pun semaya gitu-gitu kok, amal-amal kita tak cukup boleh masuk ya ke. Lepas tu pakai ye kita pun teruk sangat. Bila kita pakai ye kita teruk sangat, maka Tuhan tak sewa kita duka cita, Tuhan pun bila pergi sapa di sukul jannah boleh tukar semua. Bila tukar semua boleh klik jumpa dengan bini, jumpa dengan isteri-isteri kata janguk dah. Klik janguk bau sedap ni, afdala mimma faraqtana alaih, lebih molek daripada ketika pergi tadi lagi. Lebih molek pada ketika pergi tadi lagi. Allah dah bau sedap. Allah klik mari janguk ni habis. Allah anilah. Fayaqulu, maka berkata ia, katakan seorang saat ni, inna, orang kata jalasnal yaum, dia kata kami duduk al-yaum pada hari ini, Rabbanal Jabbar Azza wa Jalla, kami ni duduk bersama Tuhan hari ni, kita ni duduk sekali dengan Tuhan pada hari ni. Wa bihaqqina an tanqaliba bimithli man qalabna, dan hak kita bahawa kita dapat berpaling pula dah supaya kita pergi hari ni lah, anak kita boleh pergi pula insya-Allah. Boleh pergi pula lah. Hari ni iaitu jumpa dengan Tuhan, duduk sekali dengan Tuhan. Inilah di antara hadis yang saya sebut ni. Dan siapa hak suka ke apa atas dunia ni, insya-Allah akan boleh di atas di akhirat esok. Ada sebut ke apa ni hadis riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza dakhala ahlul jannatil jannata, dan apabila masuk ahli syurga ke syurga, bila seorang itu dapat masuk syurga, fayashtaqul ikhwanu, maka rindulah saudara-saudara, ba'duhum ila ba'din, setengah kepada setengah. Maka rindu setengah pada setengah, fayasiru, maka berjalanlah sariru hadha ila sariri hadha, berjalanlah sariru hadha oleh
apa ni sariru hadza ila sariri hadza. Apabila ingin maka berjalan atau berpindahlah. Sariru hadza ila sariri hadza. Maknanya katil ni kepada katil ni. So Allah kata wasariru hadza ila sariri hadza hatta yajtami'a jami'an, hingga dapat berhimpun. Jadi kursi saat ni bila dia duduk saat ni, bila dia ingin nak jumpa saat ni kok benda tu kis sendiri. Dan boleh kita ingat siapa, maka tu hari kita boleh jumpa dengan orang tu. Fa yattaqi'u hadza wa yattaqi'u hadza, maka hak ni nyana di atas orang ni. Pakat duduk, dan pakat tegar pergi mari, pakat kecek. Fa yaqulu ahaduhuma li sahibi, maka berkata salah seorang di antara kedua kepada saing dia, ata'lamu mata ghafarallahu lana. Pakat tanya, bila Tuhan apung kita? Wa yaqulu sahibuh, maka berkata saing dia, na'am yauma kunna fi mawdi'i kadza wa kadza. Tekah kita duduk situ-situ tu Jadi di akhirat esok ni kita akan tanya, sayang-sayang kita, bilakah Tuhan apung kamu? Kita ada tekah kita pergi Mekah contohnya. Kita berdoa sekali dengan Tuhan, tekah kita semaya sekali Tuhan apung kepada kita. Jadi kita pakat royak fada'auna Allah, maka kita pun pakat berdoa Tuhan kepada hari itu. Lepas tu faghfara lana, maka Tuhan pun apung pada kita pada hari itu. Masya-Allah lah. Jadi benda-benda ni tu pakat kecek, Tuhan tegur kita. Ingat kita ada buat maksiat, ada buat tu, ada buat ni. Lepas tu pula balik ni akan hak balik ni pula ni, bila jumpa dengan kawan guru, kawan saya ni pula akan tanya pula, apa ni, ingat ke tak bila tu hapun kita? Bila orang pakat mari duk saat ni tu, maka pada ketika itulah pakat mari jumpa di situ. Pakat tanya, pakat tegur, pakat kecek, pakat gapo. Allahu Akbar, sedapnya segenuknya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, saya berdoalah semoga kita dapat masuk syurga Allah, dan semua orang yang hidup dengan ni. Mintalah kita ni tak ada dah doa. Doa di bulan Ramadan ni insya-Allah mustajab. Mohon pada semua doa kepada saya, dan saya juga nak berdoalah kepada semua yang ikut ni dah, insya-Allah. Dan ada satu hadis riwayat lagi daripada Abdul Rahman bin Sa'idah radhiyallahu anhu qala, dia kata kuntu uhibbul khaila, aku ni suka kuda. Abdul Rahman bin Sa'idah kata aku suka kuda. Fakultu ya Rasulullah, maka kata ya Rasulullah, hal fil jannati khailun, ada ke dalam syurga ni kuda? Faqala, Nabi kata, in adkhalaqallahu al-jannata ya Abdul Rahman, kalau Tuhan masuk engkau dalam syurga Abdul Rahman, kana laka fiha farasun, adalah bagi engkau sana kuda min yakut, daripada permata yakut, lahu janahan, bagi kuda sana itu iaitu janahan, ada dua sayap, tatiru bika, engkau boleh pergi dengannya haitsu syi'ta, di mana engkau nak pergi, dia terbang bawa engkau ke mana-mana. Dan esok orang panggil dalam syurga esok hidup yang paling yang bahagia. Lepas tu pula apa saja kita nak kita akan boleh. Sebab itulah kita di hari ini berdoa kepada Allah, janganlah kita lupa masa tu hari peluang pada kita dapat sujud pada Allah, rokok pada Allah, diri depan Allah, doa kepada Allah. Semua saat ni peluang pada kita. Tu hari peluang banyak kepada kita, tu hari masa kepada kita. Tapi bila kita tak berdoli masa tu hari kita, Tuhan akan turun bala. Bila Tuhan kasih pada dia, Tuhan turun bala pula. Nak dia khabar, nak dia kembali kepada Allah. Bila dia tak kembali lagi, maka Tuhan biarkan dia. Bila biarkan dia, Tuhan akan tindak dia, dan Tuhan akan seksa dia di akhirat nanti kalau dia tak khabar juga. Sebab itulah muslim-muslimat, kita kena fikirlah benda ni. Kita kena ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita saat ni ada apa sahajalah kita infak, kita ada gagah kita semayalah. Jangan lupa saya promosi atau promocan hak Tuhan kita di tahun ini. Saya duk bila 1980 rakaat semaya. Buatlah iaitu 17 rakaat. 17 rakaat kita semaya hak fardu sahaja. Jadi dah berapa dah kalau kita kira kok.
Lah tu. Jadi cuba saya nak kira tengok. Nah, contohnya lah. Nah, kita ni kita akan semayanya iaitu 17 rakaat. 17 rakaat kun dengan 7 sehari dah. Lepas tu boleh 119. Apa ni? Nah, 119 17 kun dengan 7. Jadi boleh. Lepas tu pula kun pula dengan apa pula 900 dah. Atau kita buat dengan 900 rakaat 719. Lepas tu pula kita semaya witir pula 90. 808. Kita semaya sunat pula 12 setiap hari. Jadi semua saatnya iaitu boleh berhimpun semua iaitu 1000 lebih. Lepas tu pula kita buat amal ibadat ni. Buat apa kita mampu kita boleh buat. Lepas tu sedekah, lepas tu kita beli barang, hadiah pada orang buka puasa. Kita buat apa, lepas tu kita tarawih, lepas tu pula kita menajat pada Allah, doa pada Allah. Semua benda ni insya-Allah Tuhan akan beri kepada kita. Tuhan akan buka bila Tuhan terima amal-amal kita, maka insya-Allah lah. Cuma sebab tu ada sebut kata sekira kalau Tuhan terima 2 rakaat tu pun kita dah beruntung dah. Kalau terima 2 rakaat ya. Asal kena Tuhan nak terima. Sebab apa? Sebab orang panggil bila Tuhan terima saat itu walaupun 2 rakaat ya. Allah tu menjadi satu untung dah pada kita. Dan itulah saja hari ini insya-Allah. Mohon doalah kepada saya insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, terimakanlah puasa kami, terimakanlah solat kami, terimakanlah tarawih kami, terimakanlah witir kami, terimakanlah tahajud kami, terimakanlah solat fardu kami, terimakanlah solat rawatib kami, terimakanlah amal-amal semua di bulan Ramadan ini ya Allah, dan terimakanlah ibadat yang kami telah buat yang belum kami, terimakanlah ibadat yang kami telah buat ya Allah, dan sekiranya ya Allah puasa kami dalam keadaan kami tidak jaga perkara-perkara yang mengurangkan atau perkara-perkara yang merosakkan pahala puasa kami ya Allah, maka jadikanlah puasa kami puasa yang bersih suci ya Allah. Inilah apa yang kami mampu buat ya Allah. Terimakanlah ibadat kami ya Allah, terimakanlah bacaan Quran kami ya Allah, terimakanlah sujud kami, rukuk kami ya Allah, terimakanlah berdiri kami, menyetak kami di hadapan Engkau ya Allah, terimakanlah doa kami ya Allah, terimakanlah segala amal ibadat kami ya Allah, terimakanlah ya Allah infak kami ya Allah, sedekah kami ya Allah, terimakanlah segala apa yang kami buat di hari ini ya Allah. Ya Allah, sekiranya ya Allah kami berasa lemah dan kami berasa penat ya Allah, maka berilah perasaan kepada kami, tunjukkanlah berilah perasaan kepada kami ya Allah, biar kami semangat dapat beribadat, dapat sujud pada Engkau, dapat rukuk pada Engkau, dapat berdiri depan Engkau, dapat menyetak depan Engkau, dapat solat solat, dan kami dapat solat tarawih, dan kami dapat solat witir, dan kami dapat solat semua ya Allah. Ya Allah, ampun dosa kami ya Allah. Sekira kami buat kesilapan, kesalahan yang dalam bulan Ramadan ini ya Allah, maka ampun dosa-dosa kami ya Allah. Ampun dosa-dosa ibu bapa kami, ampun dosa-dosa anak-anak kami, adik-adik kami, isteri-isteri kami ya Allah. Semua ya Allah, ampun dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.